Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan yang mulia? Alhamdulillah saya sekarang berada di sekitar kawasan Bukit Seri. Alhamdulillah sejak berapa lama tempoh ini, lebih kurang bulan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lebih kurang 9 bulan. Kalau perempuan mengandung dah bersalin. Kita diuji oleh Allah SWT dengan ujian virus. Maka SOP PKP telah meletakkan syarat supaya kita semua jaga kesihatan, supaya setiap rakyat Malaysia selamat untuk kita dah nak ibadat. Jadi Alhamdulillah Masjid Sitaling ni tuan-tuan pun terkesan juga. Jadi kosong. Tuan-tuan boleh tengok parking kosong. Jika tidak tuan-tuan, tempat ni dulu jadi tempat tumpuan jemaah-jemaah di seluruh dunia datang. Untuk mereka nak keluar di jalan Allah SWT ataupun jadi markas utama kita Kuala Lumpur untuk dihantar jemaah ke seluruh Malaysia. Okey. Jadi agak sedih jugalah. Jadi sebenarnya ulama bagi tahu apabila berlaku musibah macam ni, Islam kita kena beristighfar. Kerana apa? Allah SWT turunkan musibah ni kerana dosa-dosa kita. Kita jangan menyalahkan mana-mana pihak. Tak boleh ni salahkan ni salahkan ni. Tak ada siapa salah, tak ada siapa betul. Jadi setiap orang berdosa. Sebab kita ni semua pendosa. Jadi pertama sekali ulama beritahu untuk kita belajar terima musibah, pertama sekali kita kena istighfar banyak-banyak. Mohon ampun dengan Allah SWT di atas dosa-dosa yang kita lakukan. Baca hadis Nabi SAW yang tidak dinafikan oleh ulama, berlakunya musibah hanya kerana dosa-dosa manusia. Jadi tuan-tuan yang mulia, di samping kita berusaha untuk perkara duniawi, kita pakai mask, kita jaga SOP, jarak sosial, perkara yang paling penting kita fikirlah agama yang kita amalkan di kehidupan kita. Kita lihat di keliling kita, umat Islam ini kata-kata ramai yang tak jaga solat, ramai yang tak tutup aurat. Jadi benda ni melibatkan umum. Melibatkan umum, musibah yang Allah turunkan bukan untuk individu saja. Bahkan menurut hadis Nabi SAW, apabila tidak ada lagi suasana ingat mengingati di kalangan umat Islam, tidak ada lagi kasih sayang, maka apabila musibah turun, walaupun dibuat oleh satu orang yang berdosa, maka musibah turun secara umum. Semua orang akan kena. Supaya Allah nak bagi kita rasa nilai-nilai kasih sayang, tanggungjawab, amanah, supaya kita ingat mengingati satu sama lain. Jadi setakat ini dulu yang boleh saya kongsikan dengan anda. Lihatlah sekitar suasana Masjid Sitaling yang sunyi, yang tidak ada rasa sedih lah. Sedih, suasana yang sedih. Dulu tidak atas tu ramai jemaah-jemaah dikeluarkan. Jadi insya-Allah hingga bertemu lagi, jangan lupa like, share dan subscribe video-video di TV Khalifah Bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tuan-tuan yang mulia, di masjid inilah tempat bermulanya saya kenal usaha Nabi SAW. Hari ini yang mana ramai orang letak nama sebagai jemaah tabligh lah, dakwah tabligh lah. Sebenarnya tabligh dan dakwah ini adalah sifat dan amalan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dia tak ada timbul dalam Islam jemaah puak tabligh, orang tabligh, kumpulan tabligh, tak ada. Islam bukan kumpulan-kumpulan. Yang ada dalam Islam itu satu je, umat Nabi SAW. Jadi di masjid inilah saya kenal usaha dakwah Nabi SAW. Ini dakwah ilallah. Dengan membawa erti kata saya kena memikul amanah sebagai umat Nabi baginda SAW. Yang mana saya diperintahkan oleh Allah SWT sebagai umat yang terbaik. Saya diperintahkan oleh Allah SWT kena mentabligkan agama, menyampaikan agama ke seluruh alam. Hari ini jika umat Islam seluruh alam bersatu hati, bersatu padu, bangkit buat kerja dakwah tanpa merasakan meletakkan tanggungjawab usaha ni, ini orang tabligh punya kerja, ini ustaz punya kerja, ini polis punya kerja, ini menteri punya kerja. Bukan. Ini kerja-kerja umum. Setiap umat Islam diperintahkan oleh Allah SWT. Barang siapa yang beriman dengan Al-Quran, dia wajib untuk buat kerja ni. Yang ni apa? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kita dihantar oleh Allah ke muka bumi sebagai umat Nabi SAW, sebagai umat yang terbaik, kerana kita dihantar untuk jumpa manusia. Bukan untuk jual produk, bukan untuk promosi filem drama kita, bukan untuk promosi produk kita, tapi untuk kita perkenalkan produk Allah. Apa dia? La ilaha illallah. Inilah sifat tabligh. Sifat suka menyampai, suka menyeru. Apa kita nak seru? Seru manusia kepada siapa? Kepada Allah SWT. Jadi jika umat Islam seluruh dunia buat kerja ni, bangkit seperti mana para sahabat, mereka bersatu hati. 124,000 para sahabat semua buat kerja yang sama. Mereka bertebaran ke seluruh alam.
10,000 je sahabat-sahabat yang kubur mereka di tanah Hijaz. 114,000 lagi berbaki kubur mereka bertebaran di seluruh dunia hanya kerana memikul amanah kerja ini. Ini kerja dakwah ilallah, memikul amanah untuk mentadbligkan agama. Pastikan setiap umat Nabi SAW di atas muka bumi ni kenal kalimah la ilaha illallah. Maka buktinya hari ni saya dan tuan-tuan kita kenal apa itu Islam. Maka apabila umat Islam hari ni lupa untuk bangkit buat kerja ni, kita sibuk dengan kerja-kerja dunia kita, maka hari ni Allah jatuhkan agama dalam diri kita. Orang dah mula malas solat, dah mula tak nak tutup aurat. Umat Islam sama umat Islam mencaci maki, memaki hamun, hamburkan kata-kata kesat. Jadi ini menunjukkan akhlak umat Islam itu jatuh kerana kita tak buat kerja ni. Apabila kita bangkit buat kerja ni, seperti mana para sahabat, mereka yang dulu jahiliah, Allah repair mereka, mereka jadi umat yang terbaik. Umat sebagai sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebab apa? Bila mereka pikul kerja Allah, Allah ubah mereka. Jadi hari ini jika kita nak jadi orang yang baik, kita nak Allah pandang kita dengan baik, nak mati dalam keadaan baik, kita kena buat kerja yang terbaik. Apa kerja yang terbaik? Kerja yang Allah bagi hanya pada Nabi-Nabi saja. Apa kerjanya? Kerja yang dakwah ilallah, mendakwahkan manusia kepada Allah dalam apa saja keadaan. Ada Nabi-Nabi yang miskin, ada Nabi-Nabi yang diuji jadi pemimpin, jadi raja seperti Nabi Sulaiman AS. Ada Nabi-Nabi yang dah tua seperti mana Nabi Nuh AS. Nabi yang sakit, Nabi Ayub AS. Ada Nabi yang diugut oleh kaum dia seperti mana Nabi Hud AS. Tapi mereka tak tinggalkan kerja dakwah. Sebab apa? Allah di belakang mereka. Nabi Ibrahim sampai dibakar oleh rajanya, dicampak dalam api. Sampai macam tu sekali ujian-ujian yang melanda diri mereka. Namun bila mereka bangkit buat kerja dakwah ilallah, bantuan Allah sampai pada mereka. Begitu juga para sahabat, mereka bukan Nabi, tapi mereka menyambung kerja para Nabi sebab memikul amanah sebagai umat Nabi SAW. Maka bantuan yang Allah bagi pada Nabi-Nabi telah sampai kepada para sahabat. Apa jadi? Allah muliakan mereka. Mereka daripada kaum yang jahiliah, mereka mati sebagai orang yang beriman, yang digelar sebagai sahabat-sahabat Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW menggelar mereka umpama bintang-bintang di langit. Jadi tuan-tuan yang mulia, hari ni saya dan tuan-tuan kita kena bangkit buat kerja ni. Tidak ada yang terkecuali, siapa saja duduk di bandar, di desa, tua, muda, kaya, miskin, siapa saja kita, pemimpin, rakyat, pekerja, penganggur, apa saja kerjaya kita, itu keperluan duniawi kita jangan tinggalkan. Tapi kerja dakwah jangan kita sisihkan. Bila kita tinggalkan kerja dakwah, pertama sekali kita tak berniat untuk betulkan iman kita. Sebab dakwah ni maksud dia untuk betulkan iman, dan tabligh pula untuk menyempurnakan tugas sebagai umat Nabi SAW. Dua-dua kita kena buat. Dakwah maksud dia untuk betulkan iman kita, mentabligkan agama sebagai menyempurnakan tanggungjawab sebagai umat Nabi SAW. Sebab tu dia panggil dakwah dan tabligh. Bukannya jemaah tabligh, puak tabligh, kumpulan tabligh. Tak ada. Tabligh itu sifat. Sifat menyampaikan, sifat menyeru manusia kepada Allah, kerana ini satu amanah. Wa tawassaw bil haq, hendaklah kamu berpesan-pesan, bertabligkan agama sama-sama. Itu perintah Allah. Jadi tak ada siapa boleh terkecuali. Jika umat Islam bangkit buat kerja ni, mentabligkan kawan-kawan, jiran-jiran, teman-teman, adik-beradik, siapa saja di keliling kita, kemudian kita pergi luas lagi, kampung kita, jiran kita, kampung sebelah kita, taman sebelah kita, negeri sebelah kita, negara sebelah kita, pergi ke hujung-hujung dunia macam mana para sahabat. InsyaAllah tuan-tuan, lihatlah bantuan Allah akan sampai. Bantuan gaib Allah akan sampai seperti mana bantuan gaib Allah turunkan ketika perang Badar 313 orang, tapi bisa menumbangkan 1,000 orang musuh. Ini hebat Allah SWT tuan-tuan. Jadi kerja ni sebenarnya untuk mengisbatkan Allah dalam hati kita. Jadi sama-samalah kita renung-renungkan daripada saya DJ Irwansyah, Khalifah Bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalah sangat. Khalifah Bangkit.